ومن ينتسب إليهم كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يعني مفضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dipuji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan rahmat-Nya kita dipilih lagi oleh Allah dengan diberikan nikmat taufik dipertemukan lagi di dalam taman syurga majlis ilmu. Pada malam ini diharapkan antum semua para muhibbin rahimakumullah di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sihat walafiat insya-Allah semuanya. Jadi sama-sama kita perbetulkan qasad serta niat kita di dalam menuntut ilmu dan menjaga adab-adab kita yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan dengan demikian Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muka surat Allah Minhajul Abidin 216 perenggan dua dan kedua ya. Ada pun tempatnya itu. Dan ada pun tempatnya itu. Bahasanya tawakal itu. Apa yang dilakukan tiga tempat. Atas pertama perenggan satu yang pertama akan tangan dan kedua yang pertama dia bilang kamu yang di 216 dan kedua pada tempat Nusrah situ. Kita ambil 215 dah. Buka surat 215 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Dan ada pun tempatnya itu, maka ketahui bahawasanya tawakal itu nama yang diitlakkan pada tiga tempat.
Cerita tawakal lah. Dan ada pun tempatnya tawakal itu, maka ketahui bahawasanya tawakal itu nama yang diitlakkan pada 3 tempat. Yang pertamanya kata musannif pada tempat qismah, iaitu qismah bahagian, dan iaitu percaya dan berpegang hati dengan Allah dengan i'tiqad bahawasanya tiada luput akan dikau barang yang dibahagi bagimu, maka bahawasanya hukumnya tiada bertukar. Dan inilah hukum yang sabit dengan sama', yakni yang didengar daripada Quran dan hadis. Itu nombor 1 tawakal ni. Kata musannif rahimahullah ta'ala, satu bahagian. Yang pertamanya qismah, tempat qismah, iaitu bahagian yang dimaksudkan bahagian ni iaitu percaya dan berpegang hati. Percaya dan berpegang hati makna hati kita yakin sungguh-sungguh bahawasanya rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Bahagian kita masing-masing atas dunia ni dah ada dah. Tak akan bertukar. Contohnya yang kita pergi ke orang lain, yang orang lain pergi kepada kita dah. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan sesuatu tu milik kita, dia akan sampailah kepada kita. Dia tak akan bertukar. Jadi wajib kita yakin begitu. Wajib kita yakin sungguh-sungguh mana bahagian kita ada dah, Allah tetapkan dah. Buatlah macam mana pun, hak orang tak akan sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita tu maknanya kita punya lah tu. Tapi kalau kita fikir sebaliknya, kalau kita fikir sebaliknya, ni masalah. Contohnya kita fikir apa yang ada dalam tangan orang tu milik kita. Ini yang jadi hasad, yang akan timbul dengki, yang akan timbul dendam dan sebagainya. Kerana kita yakin, kita menyangkakan bahawasanya apa yang ada pada tangan orang lain itu adalah milik kita. Ikutlah rezeki, wang ringgit, harta, pangkat, jawatan, pasangan dan sebagainya. Kita kena yakin dah yang kita punya, sampai ke kita punya. Tak ada milik orang sampai ke kita dah. Bila sampai kepada kita tu kita punya dah. Itu yang Allah dah bahagikan untuk diri kita. Bila kita faham macam tu, insya-Allah takkan ada dengki dalam diri kita. Takkan ada sakit hati dalam diri kita. Takkan ada dendam dalam hati kita. Kena yakin sungguh-sungguh. Dan yang keduanya, dan perkara itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Dan kedua pada tempat nusrah, yakni penolong, dan iaitu bertelekan dan bersandar. Bertelekan dan bersandar maksudnya ni tenanglah. Kinayah daripada apa? Bertelekan dan bersandar ni dengan makna tenang gitu. Hati kita tenang, hati kita tidak keluh kesah, hati kita berehat
dan percaya hati dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagimu apabila menolong engkau akan dia Allah Taala dan engkau perang sabilillah taala. Maksudnya apabila hati kita yakin dan percaya yang kita akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah hati kita. Tak perlu ada kerisauan, tak perlu ada kebimbangan. Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Contohnya dalam urusan memberi rezeki ni. Jadi apabila seseorang itu yakin sungguh-sungguh yang dia akan ditolong, diberi rezeki oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka faedah daripada tu, faedah daripada hati kita yakin yang kita pasti ditolong oleh Allah, ini menyebabkan seseorang itu hatinya tenang, hatinya tenteram, hatinya berehat, hatinya tidak keluh kesah sebab yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan pertolongan Allah Taala. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. Apa maksud tolong Allah? In tansurullah, kalau kamu menolong Allah, apa maksud tolong Allah? Adakah Allah mengharapkan pertolongan kita? Bukan. Maksud menolong Allah ni dengan makna mentaati perintah Allah. Allah suruh semayang, kita semayang. Allah suruh melaksanakan yang wajib, kita buat. Allah Ta'ala suruh menjauhkan yang haram, kita tinggalkan. Makna taat kepada Allah, itu yang maksudkan intan surullah. Antara maksud intan surullah, bila hamba tu solat, bila hamba tu mengaji, bila hamba tu menutup aurat, contohnya membuat segala yang disuruh, meninggalkan segala yang dilarang, itu masuk dalam erti kata menolong Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala jamin, barang siapa yang menolong Allah, pasti dia akan ditolong oleh Allah. Allah akan tolong kita. Allah pasti akan menolong kita. Wajib kita yakin Allah akan tolong kita. Allah tak mungkin janji. Kalau manusia yang janji itu ada keraguan. Kalau manusia yang berjanji nak tolong kita, itu ada kesangsian. Itu ada kesangsian. Sebab manusia ni dia tak sempurna. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa, kadang dia mungkir janji. Ada pun Allah Subhanahu wa taala Maha suci Allah dari berdusta, Maha suci Allah daripada berbohong. Jadi orang yang betul-betul mengenal Allah, dia yakin sungguh-sungguh dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakin Allah akan tolong kita, senanglah hati kita. Kita tak akan susah hati. Lagi pula Allah ni dia Maha mengetahui segala-galanya. Dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu apa yang kita hajatkan, dan dia akan memberi apa yang terbaik untuk kita. Dia pula Maha kasih sayang. Allah Ta'ala tu pula Maha kasih sayang. Dia tahu hajat kita. Orang ni apa yang diperlukan, orang ni apa yang dia akan hadapi, apa yang dia akan alami. Semua tu segala-gala dah ada dalam ilmu Allah. Segala-gala dah ada dalam ilmu Allah dah. Permasalahan yang ada dalam hidup kita, sejak kita di alam rahim lagi, alam roh lagi, alam rahim sampailah ke hari ini, segala-galanya dalam ilmu Allah. Allah tahu lah. Sebab tu orang-orang yang arif billah, orang yang kenal Allah tu, dia tak risau. Sebab yang mengetahui tentang diri dia, yang mengetahui tentang kesusahan dia, yang mengetahui tentang masalah dia itu adalah Tuhan yang Maha mengetahui, yang Maha baik, yang Maha kasih sayang, yang Maha pemurah, yang tidak mungkir janji. Jadi bila hatinya yakin betul-betul perkara itu, jadi menjadikan dia orang yang tenang hatinya. Ibaratnya macam tadi, apa dia kata, bertelekan dan bersandar. Kita kata apa? Relax lah. Dia jadi relax. Dia jadi relax, hatinya jadi relax. Dia cakap orang putih sikit, apa kita faham. Jadi relax hati kita. Padahal dia ada masalah. Mana ada manusia yang tak ada masalah? Semua ada masalah. Semua ada masalah. Yang tu masalah bian, yang tu masalah bian, yang tu masalah. Tapi orang yang mengenal Allah, yang ada tawakal dalam hatinya, hatinya tenang, relax.
Bukan dia tak ada masalah, dia ada masalah. Tapi oleh kerana keyakinan dia tu kepada Allah yang menyebabkan dia jadi tenang. Sebab dia tahu pasti akan datang pertolongan Allah. Allah akan tolong dia mesti. Dan Allah tak mungkir berjanji. Subhanallah. Hati dia kuat. Hati dia kuat. Kita ya ke ni? Ya ke Allah akan tolong? Betul ke Allah akan tolong? Itu yang menyebabkan kita Allah SWT Muhammad, kita jadi keluh kesah. Kita jadi keluh kesah sebab hati kita tak kuat. Kepercayaan kita tu ada tapi tak kuat. Datang pula setan pun ada nafsu. Setan duk cocok, nafsu duk cocok. Ya ke? Kemudian katanya musannif lagi firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila engkau putus cita-cita maka berserahlah olehmu atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kamu di dalam hati kamu ada suatu harapan, ada suatu cita-cita, ada sesuatu yang kamu harapkan, maka berpeganglah kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sahaja yang boleh menolong dan membantu kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan tu. Adapun usaha kita tak boleh. Usaha kita tak boleh mendapatkan apa yang kita nak. Usaha kita tak boleh memberi apa yang kita nak. Kerana usaha kita tu makhluk yang selain Allah. Kita dah belajar tauhid, dah belajar akidah. Maknanya tidak ada sesuatu yang selain daripada Allah boleh memberi sesuatu. Tak ada. Usaha tak boleh memberi sesuatu. Orang lain apatah lagi. Orang lain apatah lagi boleh nak memberi sesuatu. Tapi Allah Maha Kuasa memberi apa yang kita inginkan. Tapi tak semestinya Allah bagi sebiji apa yang kita nak. Kita kena ingat, maknanya bukan maksudnya kalau kita nak A, Allah akan bagi A. Allah akan bagi yang terlebih baik. Kita minta duit banyak, Allah tak bagi. Allah bagi sihat banyak. Kita minta, ya Allah jadikanlah aku kaya, banyak duit, senang sikit. Dan Allah gantikan yang terlebih baik. Allah bagi taufik ibadah. Pun ibadah macam-macam. Semayang boleh, puasa boleh, tahajud boleh, ngaji boleh. Nama tak? Yang kadang-kadang Allah dah bagi tapi kita tak perasan. Kita tak perasan Allah dah bagi sesuatu yang terlebih elok, yang terlebih memberi manfaat untuk diri kita. Yang terlebih baik. Allah Ta'ala bagi yang terlebih baik untuk kita, tapi kita tak perasan. Maknanya Allah bagi juga. Allah bagi juga apa yang kita nak, tapi yang terlebih baik. Kita minta harta, Allah bagi ilmu. Mana baik? Harta dengan ilmu. Baik ilmu. Boleh jadi kalau Allah bagi harta, boleh jadi kita lupa. Boleh jadi kita jadi bakhil. Boleh jadi perkara akan datang kita tak pasti. Kita tak tahu perkara yang akan datang. Cuma nafsu kita memikirkan, nafsu bercampur dengan kejahilan kita. Nafsu campur dengan kejahilan. Pada kita ni kalau jadi kaya, yang seronok, boleh tolong orang, boleh tolong orang sana sini. Kalau dah jadi kaya nanti boleh tolong orang sana sini. Itu pandangan nafsu kita serta kejahilan kita terhadap perkara yang akan datang. Tapi Allah tahu dah, kalau harta contohnya akan membinasakan kita, maka Allah gantikan harta yang kita nak tadi, Allah gantikan dengan sesuatu yang terlebih baik. Keselamatan contoh, perlindungan contohnya. Padahal mudarat tu boleh datang pada kita tiba-tiba, bila-bila masa boleh jadi mudarat. Kita ni duduk dalam aman ni sebab dijaga oleh Allah. Ni kita duduk ni sekarang, tak ada orang kacau, tak ada orang ganggu, tak ada orang datang pukul kita.
dalam penjagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam pemantauan Allah. Bukan maksud kita duduk sesaja ni. Bukan mana kita duduk sesaja ni. Ini antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita. Ni saat ni sekarang ni, berapa ramai orang yang sedang dibala oleh Allah dengan kesakitan, dengan kemalangan, dan macam sekarang. Tapi benda tu tak sampai kepada kita sebab kita dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Sebab benda tu tak berlaku depan mata kita, tapi ada je di tempat-tempat lain-lain sekarang ni, yang diambil nyawanya oleh Allah. Setiap saat ada yang mati, setiap saat ada yang diambil nyawanya oleh Allah. Tapi kita alhamdulillah masih hidup lagi, boleh mengaji, boleh datang surau, boleh sembahyang, boleh duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang itu pemberian Allah yang Allah dah sampaikan kepada kita, yang terlebih baik daripada harta, kemewahan, kekayaan, keserokan, keselesaan yang kita nak. Jadi bila ada cita-cita, gantunglah hati kepada Allah, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Dan jika menolong akan kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada ghalib bagi kamu. Kalau Allah Ta'ala yang menolong kamu, maknanya tiada ghalib, maknanya tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan kita apabila kita ditolong oleh Allah. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Bila Allah memberi pertolongan, tak ada seorang yang boleh mengalahkan kita. Walaupun jumlah kita sedikit, jumlah kita sikit, walaupun kita orang yang lemah, orang yang dhaif, tapi bila ditolong oleh Allah, tak ada siapa boleh mengalahkan kita. Tak ada siapa yang boleh menghalang sesuatu itu sampai kepada kita. Contohnya apabila Allah nak bagi, Allah nak bagi kita sesuatu, tapi ramai orang tak setuju benda tu sampai, kita akan dapat benda tu. Kita akan dapat benda tu walaupun ramai yang tak setuju benda tu sampai ke tangan kita. Tak ada seorang boleh halang. Lepas tu tak payah risau. Kalau tak dapat, adalah hikmah. Kita nak tak dapat, adalah hikmah tu. Allah nak jaga kita. Tapi kalau Allah nak bersampai, berjuta orang doa hari-hari, janganlah kau dapat, sampai kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini benda yang mesti kena ada dalam hati kita, supaya hati kita jadi bertelekan, bersandar, supaya hati kita jadi relax, hati jadi relax, tak keluh kesah, relax, tak keluh kesah hati. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ya Allah, dan adalah sebenarnya atas kami menolong bagi orang mukmin. Ini janji Allah, ini janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah sebenarnya atas kami, kata Allah, menolong bagi orang yang beriman. Ini semua jaminan Allah ni untuk kita orang beriman. Tak sepatutnya kita sangsi, tak sepatutnya kita ragu pada jaminan Allah. Barang siapa yang ragu dengan jaminan Allah, amalannya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Antara perkara yang menjadi sebab amalan kita Allah tak terima ialah kita ragu dengan apa yang dijamin oleh Allah. Allah tak terima amal sembahyang itu, Allah tak terima. Allah tak terima sembahyang itu, Allah tak terima sembahyang itu, Allah tak terima puasa kita, Allah tak terima haji kita, Allah tak terima qiyamul lail kita. Apabila dalam hati kita ada sanksi terhadap jaminan Allah. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah selamatkan kita daripada was-was
bisikan-bisikan syaitan yang nak mengajak kita supaya apa? Supaya meragui dengan apa yang dijamin oleh Allah. Allah ni ada banyak sebab rupanya amalan kita Allah tak terima. Itu antara sebabnya. Kata Imam Ghazali, siapa yang ragu dengan jaminan Allah, contoh ni, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Ta'ala kata kami yang berhak menolong orang beriman. Adalah kami sebenarnya, sesungguhnya kami, kata Allah. Allah Ta'ala bahasakan zatnya dengan kami itu apa tu? Kerana nak membesarkan dirinya, nak membesarkan dirinya. Kami, kata Allah Ta'ala, kami bukan makna ramai. Kami itu kata ganti diri kan. Ada kalanya seorang wakil daripada ramai-ramai. Kita pergi mana-mana, kita sampai satu tempat, kita kata kami baru sampai. Mana tu wakil. Dan penggunaan kedua perkataan kami ni, dia seorang je, bukan ramai. Dia seorang. Kerana nak membesarkan diri, kita kami. Kami ni, ni Allah Ta'ala kata kami, bukan mana ramai, bukan mana Allah tu wakil sesiapa, bukan mana Allah Ta'ala tu mewakili sesiapa. Allah Ta'ala kami, Allah Ta'ala kata kami. Bukan. Ada yang tanya, kenapa Allah Ta'ala kata kami? Ada tempat Allah Ta'ala kata aku, ada tempat Allah Ta'ala kata kami. Apa maksud kami tu? Banyak ke? Dah, kami tu Allah Ta'ala nak membesarkan zatnya. Kami, kata Allah Ta'ala, akan makna akan memberi pertolongan bagi orang yang beriman. Orang yang beriman Allah akan tolong dia. Allah akan tolong dia. Jadi kewajiblah kita yakin kita pasti ditolong oleh Allah. Jangan ragu-ragu dah. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu dengan jaminan Allah, amalan kita tak diterima oleh Allah. Dan ini wajib dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, pada tempat rezeki dan hajat, dengan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengaku dengan barang yang mendirikan kejadianmu bagi khidmat akan dia dan dapat ibadat akan dia. Dan yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Satu lagi, hendaklah kita yakin sungguh-sungguh dalam hati bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata menyuruh kita beribadah, tetapi Allah mempersiapkan nikmat-nikmat untuk kita mudah beribadah. Bukan Allah Ta'ala jadikan kita, lepas tu Allah biarkan. Allah jadikan kita, lepas tu Allah biarkan, lepas tu Allah suruh beribadah. Dah, Allah cipta kita, Allah siapkan segala-galanya supaya kita boleh beribadah. Allah jadikan kita, lepas tu Allah bagi pelbagai jenis nikmat supaya kita boleh beribadah. Sebab dia suruh kita beribadah. Dia suruh kita beribadah, maka dijadikan benda-benda yang boleh menolong kita beribadah. Bukan Allah Ta'ala jadikan kita, lepas tu Allah suruh beribadah, lepas tu Allah tak persiapkan kelengkapan yang lain untuk ibadah. Allah siapkan semua. Allah siapkan semua. Supaya kita mudah nak beribadah kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Kenapa Allah ciptakan kita? Supaya beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Adakah Allah membiarkan? Dah, Allah tak biarkan kita. Allah ciptakan kita dan Allah persiapkan kelengkapan untuk kita beribadah. Yang kita berasa tak cukup ni sebenarnya nafsu kita. Nafsu kita kan nak senang, nak mewah. Padahal apa yang Allah bagi itu untuk kita
Untuk tujuan ibadat ada dah. Nak semayang tak perlu pakaian mahal-mahal. Nak semayang tak perlu rumah mewah-mewah. Betul tak? Tapi nafsu, dia dah lari. Dia nak mewah, dia nak banyak, dia nak tu. Itu yang kita rasa macam tak cukup. Sebenarnya Allah dah bagi. Untuk tujuan ibadat tu dah ada. Tapi nafsu kita ni dalam kan elok kalau senang, kan elok kalau mewah, kan elok kalau selesa, dia nak tu. Itu yang rasa tak cukup. Rasa tak cukup. Padahal untuk tujuan ibadat cukuplah. Nak menutup aurat tak perlu pakaian puluh-puluh ringgit, ratus-ratus sebenarnya. Dengan pakaian 10 ringgit pun boleh tutup aurat. Tapi nafsu tak nak. Nafsu bukan saja nak tutup aurat, dia nak lawa, dia nak mahal, dia nak pergi ke lain sikit. Nafsu makan untuk mendatangkan tenaga sebagai jalan asbab kita nak sihat, nak ibadat, nak bertenaga. Tak perlu makan makanan yang viral. Makan pucuk batu boleh, jantung pisang. Tapi dah nafsu, tandai viral lah. Bila nak pergi, duit tak cukup lah. Dia rasa tak cukup lah, rasa sempit rezeki. Padahal Allah dah bagi untuk tujuan ibadat sihat, untuk ibadat tu ada dah. Perasan tak kita permainan nafsu kita tu? Permainan nafsu kita yang cari susah sebenarnya. Kita yang cari susah sebenarnya. Tujuan kita hidup beribadat, tapi nafsu ngajak seronok. Nafsu ajak seronok. Nafsu kan ajak ibadat. Nafsu takkan ajak kita ibadat. Nafsu tak ajak ibadat. Nafsu ajak kita seronok. Tabiat nafsu apa? Dia suka berseronok. Seronok makan, seronok tidur, seronok tempat tinggal, seronok berharta. Semua dia nak seronok macam tu. Jadi bila kita tunaikan nafsu, saya nak selesa, nafsu saya nak selesa, nak hidup selesa, saya terpaksa lah cari benda yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Sebab nak menunaikan keinginan saya nak selesa. Saya cari benda mahal-mahal. Bila tak dapat benda mahal-mahal, saya rasa macam Allah sempitkan rezeki saya. Padahal Allah dah bagi untuk tujuan ibadah dah ada. Untuk tujuan saya beribadat yang Allah suruh ada dah, cukup dah Allah bagi. Tapi nafsu tak nak. Nafsu nak seronok. Nafsu nak seronok. Perasan tak benda tu? Akhirnya kita yang jadi susah dah. Kita yang jadi susah nak bayar tu, yang mewah-mewah tu, yang selesa tadi. Sakit perlu tak itu mikir macam mana nak dapat pakai pakaian yang mahal-mahal, macam mana nak dapat pakai kenderaan yang mahal-mahal. Dia jadi susah pula kita. Dah kita gunakan masa kita pula bekerja pagi petang siang malam untuk nak menunaikan keinginan nafsu yang nak hidup selesa tadi. Lepas tu dah tak ada masa nak mengaji. Dah tak ada masa nak mengaji, dah tak ada masa nak semayang, dah tak ada waktu nak belajar ilmu-ilmu supaya ibadat kita jadi betul. Tak ada masa. Semua masa kita dah habis kita belanjakan, masa kita dah habis kita gunakan untuk tujuan apa tadi? Nafsu tadi. Nak mewah, nak mahal. Pada adatnya kalau nak selesa tentulah mahal benda ni. Nak selesa mestilah mahal. Nak kita selesa tak dapat murah-murah. Langgar lubang tak berasa tu. Bukan sikit duit dia. Langgar lubang tak perasan. Punya hebat kena. Tapi kos dia pula. Kos dia siap, kos dia. Kenalah bayar 2,000 sebulan, 2,000 secontoh. Sakitlah kepala kita nak mikir 2,000 sebulan. Mana ni? Mana nak cekau ni? Kita pun kerja lah pagi, petang, siang, malam nak bayar keselesaan tadi. Padahal tak selesa pun nyusah. Rumah, tak boleh ni rumah macam ni biasa-biasa. Mencari rumah selesa ni. Rumah pula. Tadi kenderaan. Tadi kenderaan. Apa tu nak rumah selesa pula.
cari lagi. Jadi macam itulah tipu daya. Sebab syaitan dengan nafsu tu dia berkawan. Syaitan dengan nafsu dia berkawan dalam nak menipu daya kita supaya memalingkan hati kita daripada tujuan asal kita dijadikan oleh Allah. Dia dah lari target, menyimpang tak mana-mana. Yang ni tak buat ni, ibadat ni tak buat. Ini tujuan kita hidup, tak buat ibadat ni. Dia melencong tempat lain, dia buat kerja lain. Jadi kita hidup atas dunia cari selesa, cari megah, cari gini. Ibadat tak buat. Akhirnya mati. Na'udzubillah. Jadi kita kena selalu waspada. Kita ni yang dah ada ni cukup lah. Yang dah ada ni cukup lah. Maknanya ini pun dah banyak menghabiskan waktu kita. Nak kena cari rezeki pagi, petang, siang, malam. Cukup lah. Janganlah ditambah-tambah lagi. Kita dah belajar ni, dah mengaji ni, dah tahu dah. Yang sudah tu sudahlah. Yang sudah tu sudah. Tak payah kita membuat sesuatu yang menyibukkan diri kita dan memalingkan diri kita daripada tujuan asal kita diciptakan oleh Allah. Nanti kita tak boleh ngaji. Nanti kita tak ada masa nak belajar. 24 kalau boleh kita nak bekerja 15 jam sehari. Kalau boleh kita nak kerja 12 jam sehari. Sebab nak dapatkan apa yang diingin oleh nafsu tadi. Nak pakai yang mahal-mahal, kena kerja lebih. Kena kerja lebih waktu. Tak boleh kerja 5-6 jam. Kena pulut pagi, petang, siang, malam. Masa habis dah. Allah bagi kita satu hari 24 jam. Tidur dah 8 jam. Kerja 12 jam. Nak makan lagi, nak berehat lagi, habis. Esok ulang lagi benda sama. Esok ulang lagi benda sama. Esok ulang lagi benda sama. Nafsu kata, nak yang tu pula. Nafsu nak yang tu pula. Ambil. Tambah lagi beban. Habis. Kita punya lain, kan bini punya lain pula. Keinginan nafsu kita sendiri lain. Contohlah suami, dia ada keinginan dia ada nafsu dia. Dia seronok apa? Kereta mewah, gini mewah, dia mewah. Bini pun nak apa? Tunaikan pula. Dah double pula dah. Kan anak-anak lagi nak juga yang mewah-mewah, nak selesa. Tunaikan lagi, habis. Rupanya kita dipermainkan tanpa kita sedar. Padahal kalau tak mewah pun boleh beribadat. Tak mewah pun boleh beribadat. Boleh sembahyang, boleh tutup aurat. Tapi nafsu tu tadi tu, nak mewah, nak selesa, nak gini, nak gitu. Padahal tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita untuk ibadat, bukan untuk bermewah. Nampak tak? Tadi paling kita. Kalau perasan lah. Kalau perasan, kalau tak perasan, dengan pakaian murah kita boleh tutup aurat. Dengan makanan sederhana boleh mengenyangkan dah. Boleh mendatangkan tenaga dah. Untuk ibadat, untuk sihat, Nabi kata makan sekadar apa yang boleh meluruskan tulang belakang kita. Maksudnya makan makanan yang boleh mendatangkan tenaga supaya boleh beribadat. Bukan syarat makanan viral, makanan kampung pun boleh. Tapi nafsu kita nak pizza lah, nak apa nama yang makan selera atas meja tu, shell out namanya, zar atas meja. Rebut ke kamu ni? Siap ada jadual pergi makan ni. Ada jadual pergi makan. Masya Allah. Shell out. Kami up kita. Nafsu. Perasan tak kita? Allah, perasan tak kita? Jadilah cukup-cukuplah tu, sudah-sudahlah maknanya. Tak payah lagi menyibukkan diri kita mengejar keselesaan hingga tak ada waktu untuk buat persiapan ibadah. Ada hari kiamat besok ada syurga yang Allah siapkan untuk kita. Cakap dengan anak bini kita selalu sabarlah. Ada apa yang ada ni, alhamdulillah, cukuplah. Nanti dalam syurga Allah siapkan tak yang lebih dahsyat kemewahannya, yang lebih dahsyat keselesaannya. Apa yang ada ni, alhamdulillah, sabarlah sikit.
supaya dia jadi reda sikit slow sikit. Kalau dah kita pun nak agaknya tu, kalau nak ikut kan kerja lah pagi petang semalam pulun. Tapi dah sini bukan tempat nak bersenang-senang. Bukan sini tempat nak bersenang-senang. Nak bersenang-senang nanti di hari kiamat. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Sini dapat duduk rumah lebih kurang, alhamdulillah. Dapat pakai pakaian lebih kurang, alhamdulillah. Dapat kenderaan lebih kurang, alhamdulillah. Tapi kalau kita nak selesa, nak mewah serta tidak meninggalkan ibadat, silakan. Silakan. Dia mewah pun dapat, selesa pun dapat, ibadah pun dapat. Silakan. Makna tak menjejaskan matlamat di hidup tadi, ibadat dia tak tinggal. Walaupun dia mewah, walaupun dia selesa, walaupun dia kaya, walaupun dia bisnes, mengaji ada kan? Majlis ilmu tak tinggal, fardu ain tak tinggal, kenal Tuhan, tahu halal haram, tahu masalah perjalanan hati. Tak apa kan kalau macam tu. Walaupun dia nak hidup mewah selesa, tapi yang wajib dia tak tinggal, silakan. Maknanya keselesaan, kekayaan yang didapat tadi tidak memalingkan tujuan dia beribadah. Silakan. Tapi kalau dengan sebab benda-benda tu tadi, kaya selesa tadi, menyebabkan hilang matlamat asal kita dihidupkan oleh Allah, itu dah bahaya. Itu dah bahaya lah. Itu dah lari track dah tu. Dah tergelincir dah tu. Itu dah tergelincir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa may yatawakkal, kata Allah Ta'ala tu, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Dan barang siapa berserah atas Allah, maka iaitu memadalah akan dia. Siapa yang hatinya betul-betul bulat, hatinya yakin kepada Allah, Allah akan mencukupkan dia. Allah akan mencukupkan dia. Allah akan memadakan dia. Allah akan mencukupkan dia. Apabila dalam hatinya ada tawakal. Tidak dipanggil orang yang bertawakal, melainkan dia orang yang takut kepada Allah. Sebab tawakal ni sifat yang duduk pada orang takut kepada Allah. Tak boleh kita nak kata dia tu tawakal tapi dia tak takut kepada Allah. Dia tu orang yang tawakal tapi dia tak takut kepada Allah. Bila sebut dia tawakal, dia mesti orang yang takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, pasti hatinya bergantung dengan Allah. Kalau dia tak takut kepada Allah, dia takkan ada tawakal. Dia akan ragu dengan Allah, dia akan sangsi dengan Allah. Tapi kalau dia takut kepada Allah, dia yakin Allah Ta'ala, dia yakin dengan janji-janji Allah. Sebab dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah, maka hatinya tawakal. Hatinya tawakal. Tawakal ni antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Waktu kalau seorang hamba tadi ada ketakwaan, dengan sendiri dalam dirinya ada segala sifat yang baik. Bila dia ada takut kepada Allah yang sebenar-benar tu, dengan sendiri segala sifat mahmudah ada dalam diri dia. Bila dia takut kepada Allah, dia akan jadi orang sabar. Bila dia takut kepada Allah, dia akan jadi orang yang redha dengan apa yang Allah bagi. Bila dia takut kepada Allah, dia akan sabar dengan kesusahan dia. Bila dia takut kepada Allah, dia akan jadi hamba yang sentiasa bersangka baik kepada Allah. Itu semua sifat orang yang takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, dia akan jadi orang yang bersyukur. Bila dia takut kepada Allah, dia akan rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Dia akan qanaah. Dia tak akan cintakan dunia sebab takut kepada Allah. Dulu awal kitab ni dulu, tak silap lah, Imam Ghazali kata apabila pada seorang ni ada takut kepada Allah, ada ketakwaan dalam hatinya, takut gerun kepada Allah, dengan sendiri segala sifat yang mulia-mulia ada pada diri dia. Semua sifat mulia dia. Dia pemurah, dia pemaaf, dia orang yang merendah diri. Dia nak dapat takwa tu lah payahnya. Tapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Nak takut kepada Allah, kena kenal Allah. Kena kenal Allah Ta'ala. Daripada kenal tu nanti jadi takut, jadi gerun, jadi malu, jadi harap, jadi cinta, jadi sayang. Yang akan
menarik kita kepada sifat-sifat baik yang lain-lain. Sebab apa orang tu pemaaf? Sebab apa dia pemaaf? Sebab dia takut kepada Allah. Sebab apa dia tu selalu bersangka baik dengan orang lain? Sebab apa? Sebab dia takut kepada Allah. Sebab dia takut kepada Allah. Sebab apa yang orang tu buat, apa yang Allah suruh, tinggalkan yang Allah larang. Sebab apa orang tu dalam hatinya tak simpan benda-benda kotor? Sebab dia takut kepada Allah. Dan sabda Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayru ta'du khimasan wa taruhu bitanan." Ini perkataan Rasulullah SAW. Rasul As-Sadiqul Masduq, yang benar, tidak dusta, tidak bohong. Rasul tak bohong. Rasul kata apa? Jikalau tawakal kamu atas Allah Ta'ala, sebenar-benar tawakal akan dia. Kalau kamu, kata Nabi SAW, kalau kita ni dalam hati kita ada tawakal yang sebenar-benar, yang ada rukun-rukun tawakal tu, tawakal ni ada rukun. Antara rukun pertama dia mengenal Allah. Itu rukun pertama. Rukun pertama tawakal, mesti kenal Allah. Mesti kenal Allah. Siapa dia Allah ni? Apa sifat-sifat Allah? Bagaimana ilmu Allah? Bagaimana kehendak Allah? Bagaimana kudrat Allah? Rukun pertama nak tawakal, mesti kenal Tuhan. Kita tak boleh nak dakwah aku nak tawakal lah, tapi kita tak kenal Allah tu siapa? Mustahil. Mustahil. Kita nak meletakkan hati kita, meletakkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan yang kita tak kenal. Yang kita pun sendiri tak tahu Allah tu apa sifat dia. Yang kita tahu nama dia. Nama je kita tahu. Allah nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat dia macam mana? Tak tahu. Jadi macam mana kita nak menyerahkan tadi tu? Nak meletakkan kepercayaan yang sempurna pada Tuhan yang kita sendiri pun tak pasti apa sifat dia, apa yang mustahil bagi dia, apa yang harus bagi dia, apa yang wajib bagi dia, kita tak pasti. Macam mana kita nak menyerahkan? Macam mana kita nak memberikan kepercayaan? Jangan kata Allah, kita sesama manusia ni pun begitu. Hari ni jumpa, tak tahu lagi sifat dia, perangai dia, kawan kita yang baru kita jumpa. Takkan kita nak terus meletakkan kepercayaan kita kepada dia, padahal kita baru tahu nama saja. Sifat dia macam mana ni orang ni? Walaupun nama ni baik, tapi belum pasti. Macam mana kita nak meletakkan kepercayaan pada orang yang kita baru jumpa hari ni? Sifat dia pun kita tak tahu, latar belakang dia pun kita tak tahu. Nampak tak? Kecuali orang ni daripada kecil kita dah kawan, dah kenal hati budi dia, dah tahulah sifat dia tu, dah tahu. Itu lain. Mana bukan saja nama, kenal dah dia ni orang macam mana, hati budi dia macam mana. Jadi contoh, kalau kita nak pergi mana-mana, kau tolong pegang ni, kau tolong jaga aku punya barang-barang. Aku nak pergi musafir, aku nak pergi musafir ni 2-3 minggu ni, aku minta tolong kau tolong jagalah. Tanpa ada kesangsian, tanpa ada keraguan, tenang hati kita pergi bermusafir, dalam keadaan tak ada risau bimbang dengan apa yang kita tinggalkan, sebab kita meninggalkan kepada orang yang kita kenal. Tak risaulah, sebab dia memang orang baik, dia memang orang amanah, dia memang orang yang sangat sayang padaku. Mana pasti benda tu dia akan jaga, dia akan uruskan. Jadi kita pun pergi bermusafir dalam keadaan senang, seronok lah, enjoy relax lah hati kita kan. Kalau kita menyerah kepada orang yang kita tak tahu, tak seronok kita nak pergi berjalan. Ambil berjalan mikir apalah jadi aku punya, jangan dijual yang juga. Ini balik umrah ni silap, kena duduk rumah sewa ni. Sebab ni orang yang aku letak hari tu baru jumpa 2 hari dia tu. Rupanya
Skema. Habis kita balik umrah, sewa rumah. Tanah pun dia jual semua. Tak tenang kita. Tapi kalau orang tu kita kenal lah, selesa nak pergi ibadat, pergi umrah, pergi haji, nak tawaf, nak sa'i, nak solat, tak kita ingat pun yang dekat rumah. Sebab dah menyerahkan pada orang yang kita kenal. Itu perumpamaan orang yang betul-betul tawakal kepada Allah. Dia bekerja tapi dia tak risau, bergantung dengan kerja tu. Hatinya bergantung dengan Allah. Jadi dia kerja berpada-pada dia kerja. Macam mudah bahasa kita kata, dia buat syarat je lah. Buat syarat je. Dia buat syarat je. Dia buat syarat je. Kita hati bergantung dengan kerja, itu jadi seram pun kita. Hati bergantung dengan usaha kerja kita tu, itu yang jadi keluh kesah kita kan. Keluh kesah kita. Orang yang tawakal dia relax, dia kerja lebih kurang. Buat yakin dah Allah pasti akan tolong dia. Allah lebih tahu masalah dia. Sebelum datang masalah tu hari ini, sedia kala lagi Allah dah tahu dah masalah kita hari ini, sebelum kita jadi lagi. Begitulah juga masalah-masalah kita yang akan datang. Masalah-masalah kita yang akan datang, yang malam karang, yang besok, yang lusa, semuanya dah diketahui oleh Allah. Dan Allah tu pula Maha kasih sayang, sebaik-baik penolong. Sifat dia tu sebaik-baik penolong, tak mungkin janji. Dan dia pula tadi dah jamin, dia yang berhak menolong orang yang beriman kepada dia. Dan dia jamin dia akan tolong orang yang bertawakal kepada dia. Ini yang menyebabkan orang yang betul-betul takut kepada Allah dan kenal Allah tadi, hatinya selesai. Hatinya selesai, hatinya tak risau, tak bimbang masalah rezeki. Mana untuk tujuan ibadah, alhamdulillah boleh dah semua. Tapi nafsu kita tu yang mengganggu kita. Nafsu kita yang ganggu kita sehingga kita berasa tak cukup apa yang Allah bagi. Tak cukup untuk seronok sebenarnya, bukan tak cukup untuk ibadah. Tak cukup untuk nak berseronok-seronok. Tengok orang mewah, kita pun nak mewah. Tengok orang selesa, kita nak selesa. Maka sempitlah hati kita. Sempitlah hati kita. Ini benda-benda yang ganggu kita beribadah. Yang ganggu kita nak beribadah. Tak boleh nak ibadat dengan sebenar sebab diganggu benda-benda macam ni. Yang Allah jamin, siapa yang berserah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Dan kata Nabi tadi, jikalau tawakal kamu atas Allah Ta'ala sebenar-benar tawakalkan dia. Makna tawakal yang sebenar-benar. Tawakal ni sifat hati, bukan lidah. Tawakal ni sifat hati, bukan lidah. Macam yang kita selalu cakap, tawakal lah, aku tawakal aje lah, aku tawakal aje lah. Padahal lidah saja, hatinya tak ada tawakal pun. Itu tawakal lidah tak jadi. Ini tawakal hati. Tawakal ni sifat hati, bukan sifat lidah. Tawakal ni amalan hati, bukan amalan lidah. Walaupun lidahnya tak cakap kita tawakal lah, walaupun dia tak cakap, tapi hatinya ada tadi pergantungan, yakin sepenuh-penuhnya. Yakin sepenuh-penuhnya. Maknanya rezekinya dah dijamin oleh Allah. Walaupun dia tak cakap kita tawakal dia dah, dia tak pernah cakap pun dekat lidah dia, tapi dalam hatinya ada tawakal. Maka nescaya memberi rezeki akan kamu. Ini semua jaminan Allah ni. Allah tahu, Rasul tahu, dalam hati kita ni ada was-was. Ada was-was. Sebab tu Nabi pesan, Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu. Sebab Allah Ta'ala tahu yang hati kita ni, hati kita manusia ni, antara sifat dia apa? Was-was, ragu-ragu. Jadi Allah bagi tahu supaya hati kita jadi kuat, jadi yakin. Jadi kuat, jadi yakin dengan apa yang Allah sendiri jamin, dengan apa yang Rasul sendiri jamin. Rasul kata, siapa yang ada tawakal kepada Allah, nescaya memberi rezeki akan kamu seperti barang yang memberi rezeki, yakni oleh Allah, akan burung. Burung tu berpagi-pagi ia kempis perutnya, dan petang-petang ia kenyang perutnya.
Terbubur. Pagi keluar, balik kenyang dia. Siapa yang jamin rezeki dia tu? Allah. Subhanallah. Bukan kata burung je, semua makhluk Allah. Semut-semut ada rezeki dia. Allah jamin dah rezeki dia. Allah jamin dah rezeki dia. Keluar pagi, balik kan adalah. Siap ada makanan untuk anak-anak dia sekali. Anak 5 ekor. Ada makanan, siap seekor tu ada makanan. Masya Allah. Siapa yang atur tu? Allah. Itu haiwan yang Allah tak suruh mereka beribadah. Itu haiwan, itu binatang, Allah tak suruh mereka beribadah. Tapi kita ni Allah suruh beribadah. Adakah Allah akan biarkan kita tanpa diberi rezeki? Adakah Allah akan biarkan kita padahal kita ni Allah ciptakan dan Allah suruh beribadah? Adakah Allah akan ciptakan kita lepas tu Allah biarkan tanpa memberi rezeki? Sedangkan haiwan tadi tu yang bukan ibadat tujuan hidup dia, tapi ada jaminan rezeki daripada Allah. Selagi dia tak mati, adalah makanan dia. Cuma banyak sedikit, tapi pasti ada. Ini kan pula manusia yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ada tugas, ada tugasan, ada tanggungjawab beribadah. Adakah Allah biarkan tanpa Allah bagi makan minum? Sedangkan binatang yang bukan disuruh semayang, puasa dan sebagainya, Allah jamin makanan dia, jamin rezeki dia, makan minum dia. Padahal mereka tak disuruh ibadah. Ini kan pula kita yang Allah suruh ibadah. Adakah Allah akan biarkan? Allah Sayyidina Muhammad. Kita kena selalu baca-baca benda-benda macam ni supaya hati kita tu jadi kuat sikit. Jadi kuat sikit. Esok lupa balik. Bila baca, dengar je ni, jadi kuat sikit. Nanti lupa balik. Dah memang macam tu. Turun naik iman kita. Naik turun, naik turun iman kita. Daripada tak naik-naik. Kalau kita tak mengaji, tak pernah dengar lagi lah, makin turun. Ni bila mengaji dia jadi kuat sikit, rasa semangat sikit. Nanti lupa balik, jadi risau balik. Ngaji balik jadi kuat balik. Macam itulah iman kita. Orang biasa, bukan Nabi ni, kita yang bukan Nabi ni, iman kita turun naik. Awliya lain, Nabi-Nabi lain, Rasul-Rasul, imannya semakin tinggi itu keimanan mereka. Kita orang awam ni maklum gitu dah, nombor dah naik turun. Sebab tu kita kadang-kadang taat, kadang-kadang jatuh dalam maksiat. Kita orang awam macam tu, semayang nanti buat dosa juga turun. Dia taubat balik, istighfar balik, ibadat balik, jaga balik, naik balik selang 2-3 hari. Buat pula dosa, jatuh balik. Taubat balik, dah macam tu dah. Yang pastinya jangan berputus asa daripada rahmat Allah, jangan. Nampak tak? Jadi Nabi kata siapa tawakal, Allah akan jadikan dia macam burung-burung tu. Pagi keluar lapar, balik kenyang perut. Siap bawa makanan untuk anak-anak masing-masing. Padahal dia tak bekerja, burung-burung tu. Mana dia kerja? Dia tak bekerja. Tapi ada rezeki dia. Semut ada rezeki dia. Semut ada rezeki dia. Lalat ada rezeki dia. Ada rezeki dia. Allah jamin. Ikan-ikan tu, ikan-ikan dalam laut. Setiap seekor tu Allah jamin. Setiap ekor ikan dalam laut tu, yang besar-besar, yang sekecil-kecil, ada rezeki dia. Subhanallah. Pokok-pokok tu yang kita tengok, pokok-pokok karam ni, ada makanan dia. Dia tak berjalan, dia duduk situ. Allah gerakkan, ada binatang makan dia. Siapa yang aturkan? Allah aturkan. Dia bukan pergi kerja ikan tu dah duduk situ. Dia
takdirkan hari ni dia punya makanan. Dah duduk singgah makan dia. Rezeki dia. Subhanallah. Masya Allah. Itu jaminan rezeki. Selagi hidup ada rezeki. Cuma banyak atau sedikit, itu saja. Allah. Yang ada ni pun tak tersyukur kita. Apa makna syukur? Apa makna syukur? Menggunakan nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita sekarang ni untuk ibadat. Gunakan benda tu untuk buat yang Allah suruh. Kenderaan, contoh kenderaan, kita ada kenderaan tu nikmat. Gunakan kenderaan, tolong kita ibadat. Tolong gunakan kenderaan buat benda baik. Itu nama bersyukur nikmat kenderaan. Boleh tolong kita bawa pergi surau, bawa pergi masjid, khidmat mak ayah kita, tolong saudara kita. Bukan atas tujuan nak takabur sombong, bukan. Itu nama bersyukur. Syukur ni makna menggunakan nikmat yang Allah bagi kepada perkara yang Allah redha. Bukan bersyukur ni di lidah, alhamdulillah, syukur ada kenderaan. Itu belum lagi. Itu baru memuji Allah yang memberi rezeki. Dapat duit hari ni RM200, syukur. Dapat RM200, belum syukur. Itu baru puji. Baru puji, ya Allah, alhamdulillah, syukur dapat duit RM200, belum lagi. Mana gunakan duit tu? Belanjakan ke mana? Sedekah, nafkah, baru panggil bersyukur. Jadi biar beza bersyukur dengan memuji. Kadang kita baru puji, kita kata kita bersyukur. Lain, puji lain. Banyak orang yang memuji tapi tak bersyukur. Syukur, alhamdulillah, Allah bagi sihat, tapi gunakan sihat untuk melupakan Allah. Syukur hari ni sihat, syukur hari ni hidup, tapi gunakan hidup untuk buat maksiat. Gunakan sihat untuk buat maksiat. Syukur boleh bergerak dah, syukur boleh berjalan dah. Gunakan nikmat berjalan tadi untuk melarikan diri daripada perintah Allah. Itu bukan bersyukur. Itu baru memuji, tapi kufur nikmat. Kita ni nak kena dulu bersyukur. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku nikmat sihat hari ni. Kemudian gunakan nikmat sihat itu kepada perkara yang baik, baru panggil syukur dengan nikmat sihat. Wallahu a'lam. Jadi sikit-sikit mudah-mudahan Allah beri kita taufik, sabar, belajar, mengaji, istiqamah, bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah bagi pertolongan, membimbing zahir dan batin kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita sekaliannya, tidak terkecuali siapa pun kawan-kawan, rakan-rakan kita semuanya. Mudah-mudahan sentiasa dipilih oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dibantu oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, memberi hati yang kuat untuk bertawakal, supaya kita tenang untuk beribadah. InsyaAllah kawan-kawan yang ngaji, kita 9.30 nanti ada kelas. 9.30 kita ada satu kelas lagi, insyaAllah 9.30. Kita solat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, Rabbana faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina ma'al kutri wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa minkum taqabbal ya karim. Ya, ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.